Barang hilang boleh jumpa tak dalam semayang? Nah, kadang suami saya peli. Kalau saya cari barang, gilah semayang nanti jumpalah. Faham tak? Kan bila semayang dia mari tu kan, mari. Lepas tu kita Allahu Akbar. Kadang sedar bila tahiyat. Ya Allah, tahiyat tu. Punyalah kaya. Lagi kalau ada masalah, lagi dalam ujian. Kadang benda remeh je pun nak beli berapa talam kuih tu. Kuih tu nak berapa banyak tu, sebab esok ada majlis ni. Nak tepah berapa ni? Subhanallah. Banyak sangat gangguan dalam solat walaupun 5 minit. Kalau dalam solat kita tak boleh ingat Allah, bagaimana di luar solat? Sangat dahsyat kita ni kan? Subhanallah. Baiklah, kita tengok sikit ni bersihkan hati solat menurut terapeutik. Solat ada nilai terapeutik, sejarah solat. Okey, saya tekan laju-laju je. Nabi SAW bersabda, ramai orang terpaksa, banyak di peringkat terpaksa solat. Kalaulah solat tak wajib, pilihan je agak-agak kita semayang tak? Semayang tak wajib 5 waktu tu. Siapa yang nak salat, siapa tak salat tak apa. Agak-agak semayang tak kita? Masya Allah. Sebab itu ramai sebenarnya di peringkat terpaksa sebab wajib. Sakit semayang juga, kelang kabut semayang juga, penat semayang juga, tengah sedih pun semayang juga. Sebab memang wajib, sebab terpaksa. Tapi Allah tetap terima, insya-Allah. Ada orang mendirikan solat, dia bukan terpaksa, memang dia sangat sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon pertolongan dengan Allah melalui sabar dan solat. Dalam keadaan sabar dia solat. Bukan dalam keadaan terpaksa, tapi dia melawan. Bila semayang kan memang menguji sabar kita, betul tak? Tengah semayang, Allahu Akbar. Maksud sabar, wanita ni dia tak sabar nak fikir masa tu juga. Kenapa kita tak boleh tangguh apa yang kita nak fikir? Ya Allah, aku fikir lepas semayang. Ini antara masalah utama kita para wanita sekalian. Kita tak sabar-sabar nak fikir masa tu juga. Contoh kalau bergaduh dengan suami pun, bang selesai sekarang juga bang. Jangan tangguh-tangguh. Lepas tu kenalah singgung. Bung sekali. Sebab ada banyak kes saya gitu. Datang mengadu masalah kan. Bekak muka biru. Puan kenapa ni muka bekak ni? Suami saya, dia siku saya Ustazah. Masya Allah, kita tak dengar cerita lagi ni kan. Kenapa suami kasar macam tu? Siku puan. Lepas tu suami duduk sebelah diam lagi ni. Isteri bercerita gini kan. Biasa banyak mulut suami ke isteri. Kita yang pandai kan. Kita memang otai lah ni. Sian suami kita kan. Itu ada cerita lain lagi. Macam-macam cerita. Okey. Yang bekak muka tu sebab apa? Lepas tu suami pun bersuara. Ustazah, memanglah kami bergaduh petang semalam dalam bilik. Saya bila dah marah, saya ni nak ambil angin kat luar. Dia sekat depan pintu. Dia nak suruh selesai sekarang juga. Beragah, berangan kita kan. Macamlah kita ni emosi stabil. Padahalnya, bang, selesai sekarang juga. Jangan lari. Macamlah tenang, macam boleh bawa bincang. Boleh bawa bincang tak tengah bergaduh tu? Tak boleh kan? Saya pernah dengar orang tua kata, kalau bergaduh suami isteri pergi pusing rumah 7 kali. Dia kata kita tawaf lah, orang lelaki lah. Kita kan tak sesuai lah pula. Sebenarnya suruh ambil angin kan. Tapi kalau rumah tereh, boleh tahan juga tu, jauh tu. Satu taman tahu, bergaduh lah tu. Tapi sebenarnya petua orang tua tu ada kaitan dengan hadis Nabi. Apabila kamu marah ketika berdiri, duduk. Ubah posisi. Marah lagi waktu duduk. Rasul kata baring. Dan ada hadis Nabi, sejukkan kemarahanmu dengan wuduk. Kerana marah itu daripada api itu daripada syaitan. Wuduk itu menjadi perisai kita daripada gangguan syaitan. Jadi memang perlu, kalau api kan kita selerakkan, api tu akan padam, betul tak? Tapi kalau api sama api tengah bergaduh, tapi kita tak bagi, bang, bincang sekarang, duduk, awak jangan nak lari. Cuma masalah orang lelaki, bila dia lari, dia pergi mengeteng dengan kawan 2-3 jam. Isteri bengkak kat rumah. Sepatutnya dia keluar sekejap, ambil angin, dah tenang, dua-dua dah tenang, barulah berbincang. Betul kan? Subhanallah. Isu utama kita orang perempuan, tak sabar nak fikir, masa dalam solat tu juga nak fikir. Sebelum tu tak ada idea meeting. Dalam solat mencurah-curah idea. Betul kan?
Kita pun kata ilham daripada Allah. Sebenarnya itu memang bisikan dan tipu daya syaitan. Dia tahu apa yang kita sedang fikir, apa kita runsing. Sebab itu di antara kaedah kalau kita nak dapat khusyuk dalam solat, sebelum solat bacalah surah An-Nas. Kita baca sama-sama kejap surah An-Nas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kuat sikit. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Cuba kita tengok maksud. Lepas ni kita cuba amalkan sebelum solat. Jangan nak tengah marah-marah, tengah kelang kabut terus Allahu Akbar. Sebelum semayang, elok-elok idam makanan tu. Ni, Umi nak semayang kejap. Allah. Nak masuk pintu solat tu, dia masuk dalam kata buru-buru, masuk dalam keadaan tidak ada terpisah dengan dunia. Sebab itu bila hampa tenang dulu, jangan gaduh kelang kabut nak angkat takbir. Sebab itu disunatkan untuk kita walaupun solat seorang-seorang, sunat apa? Sunat apa? Kita iqamah, betul kan? Nak sedarkan kita nak dirikan solat ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Betul tak? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah. Maka sesungguhnya qamatis salah, dirikanlah solat. Marilah dirikan solat. Jangan masuk ke pintu solat dalam keadaan jiwa kita tak bersedia, dalam keadaan kelang kabut, dalam keadaan marah-marah, dalam keadaan runsing. Kita start dengan iqamah, kemudian kita start baca surah An-Nas tu. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung birabbin nas, dengan Tuhan sekalian manusia. Birabbin nas, pentadbir manusia, pencipta manusia. Malikin nas, raja manusia, pemilik manusia. Allah yang Malik, yang Maha memiliki. Lagi? Ilahin nas, sembahan manusia. Lagi? Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas, bisikan. Min syarril waswas, daripada kejahatan waswas, bisikan. Al khannas. Apa maksud al khannas? Al khannas apa maksud? Surah An-Nas pun kita tak ingat maksud dia. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan yang tersembunyi. Al-Khannas juga membawa maksud yang tenggelam timbul. Perasan tak masa semayang, sekejap kita khusyuk, kita sedar kita semayang. Sekejap kita lupa kita semayang. Kita duk ingat fikir tu, fikir ni, cari barang hilang lah, inilah. Tadi masuk dari rumah, letak beg kat situ, ni. Kalau boleh bercakap masa semayang, dah jumpa. Tapi tunggu lepas semayang lah, bangun pergi ambil balik. Nak katanya, Al-Khannas ni tenggelam timbul, bisikan tadi tu bisikan syaitan. Dia akan timbul time iman kita rendah. Dan bisikan ini akan tenggelam, walaupun dia bisik kita tak dengar. Kita menang juga. Ketika itu iman kita sedang bertambah. Kan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Kejap tambah, kejap kurang. Sekarang ni di majlis ilmu, iman kita sedang ditambah ke sedang kurang ni? Sedang ditambah. Macam bateri sedang di-charge. Kadang bateri ni boleh kekal lama. Boleh kekal berapa lama? Sehari? Ataupun balik rumah, bateri terus hilang lebih. Balik rumah je Allah uji terus. Tengok-tengok ada plekat bergulung. Plekat siapa lah ni? Padahal tak ada orang lain kat rumah tu. Dia dua orang je. Ni siapa baca surat khabar ni? Tak tahu nak sipar ni. Sepatutnya kita bawa cas apa balik, hati yang tenang, hati yang lapang, sebab datang majlis ilmu, betul kan? Sepatutnya kita menjadi orang yang sabar. Itu hasil ilmu. Ilmu ini maksudnya, contoh kesan daripada ilmu bukan bertambah ilmu tu. Maksudnya bertambah akhlak kita semakin baik. Itu hasil daripada ilmu.
Akhlak kita baik. Bila tengok pun tenang, angkat je. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergi dapur tengok pinggan satu tak basuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul tak? Betul tak zikir tu? Betul tak? Kena zikir apa? Suami pun tanya, awak doa saya mati ke lagu mana ni? Inna lillahi inna ilaihi ni. Betul tak zikir tu? Ke salah? Sepatutnya kita zikir apa? Astaghfirullah. Tak, kalau balik kita tengok sesuatu yang menguji sabar kita. Ni Allah akan uji ni orang yang datang majlis ilmu ni, bawa balik ilmu ke bawa balik marah ni. Balik-balik tengok rumah bersepah. Tempat tu lah kita tinggal tadi kain, tempat tu lah tak bergerak. Ada orang dalam rumah tu gimari. Apa perkataan yang kita nak keluar? Masya Allah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Kita rujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala, para ibu sekalian, kalau siapa yang beramal dia akan dapat kebaikan ni. Dia akan dapat. Tak beramal tak dapat. Siapa buat dia dapat. Itu prinsip mudah lah kan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Sadaqallahul azim. Allah memang dah janji hidup dan mati kita untuk diuji. Lalu Allah bagi kita skill macam mana nak hadapi ujian tu supaya kita berjaya hadapi ujian tu. Dan hari-hari kita diuji benda yang sama. Perasan tak ibu-ibu sekalian? Isu sama je. Cerita sama, hal sama. Kadang-kadang kita sebut dekat mulut. Bila awak nak berubah ni daripada muda sampai ke tua, sama perangai. Bila awak nak ni tengok rumah orang sebelah tu, suami dia macam mana? Rajin. Bagian ngemas suami dia tahu tak? Awak ni macam-macam. Kalau nak bebel lah kan. Rupanya Allah uji kita. Kenapa suami tak berubah, anak tak berubah? Rupanya hari-hari Allah nak bagi kita pahala memberi nasihat yang baik.